Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada admin Facebook page ini kerana memberikan kebenaran untuk pelan kami berkongsi ilmu dan membentangkan video mengenai pengurusan harta dalam Islam. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Abrar bin Bahaman kerana memberikan keizinan untuk kami melaksanakan video ini. Dan tajuk perkongsian yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah hibah. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Hidayati binti Rahmat, Arnila binti Hermansyah, Mas Diana binti Maskuri, Siti Sarah binti Muhammad Saleh, Syira Shakila Adira binti Rashid dan juga Nurul Fatihah binti Hosli. Okey, pertama sekali kita kenal dulu apa itu hibah. Macam kita selalu dengar orang cakap hibah, jangan lupa hibahkan. Sekarang hibah ni merupakan satu pengurusan harta dalam Islam yang tak ramai sebenarnya tahu, tapi zaman ni dah mula diperkenalkan ataupun ramai yang mula sedar, oh ada hibah rupanya selain wasiat, faraid dan sebagainya lah. Okey, apa itu sebenarnya hibah? Okey, hibah ni merupakan satu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Contoh mudah saya bagi tahu ialah hibah ni macam kita nak bagi hadiah kepada seseorang dan seseorang itu tak kira siapa pun, anak ke, ibu bapa ke, kawan-kawan ke, tidak kisah. Dan pemberian hadiah tersebut merupakan satu tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu tersebut semasa individu tersebut masih hidup. Okay. Rukun hibah ada 4 perkara iaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan lafaz akad. Seterusnya syarat pemberi hibah ada 3 iaitu pemilik kepada barangan, mempunyai kelayakan untuk memberi hibah dan juga mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Maksudnya pemberi hibah ni perlu harta yang ingin dihibahkan itu mestilah milik dia, bukannya milik orang lain. Contohnya saya ada rumah dan saya ingin memberikan rumah tersebut kepada ibu bapa saya setelah saya meninggal dunia. Jadi rumah tersebut atas nama saya. Jadi saya boleh menghibahkan rumah tersebut kepada ibu bapa saya. Seterusnya adalah syarat penerima hibah. Yang pertama adalah berkelayakan menerima hibah termasuklah yang bukan mukallaf. Yang ini maksudnya termasuklah anak-anak yang bawah umur dan juga orang OKU, orang kelayanan upaya. Dan kita boleh lantik penjaga bagi pihak mereka. Yang kedua adalah penerima hibah wujud ketika hibah dibuat. Contoh saya ingin, macam saya cakap tadi, saya ingin hibahkan sebuah rumah. Dan saya ingin menghibahkan kepada ibu bapa saya. Dan kalau saya meninggal, untuk proses hibah itu berlaku, orang yang penerima hibah tersebut mestilah masih hidup untuk penukaran hak milik berlaku. Seterusnya adalah boleh menguasai harta yang dihibahkan iaitu qab. Qab ni adalah satu tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang tu milik dia. Qab ini merupakan suatu keperluan untuk hibah itu berkuat kuasa dan juga penerima hibah melakukan tasarruf. Dan yang terakhir adalah syarat barang yang dihibah. Yang pertama adalah wujud ketika hibah dibuat. Maksudnya saya nak hibahkan rumah. So rumah tu ketika saya dah meninggal, rumah tu nak dihibahkan kepada orang tua saya, rumah tu ada. Taklah berlakunya contoh kebakaran. Kalau berlaku kebakaran yang menyebabkan total loss pada rumah tu, penukaran hak milik tu tak boleh berlaku lah sebab rumah tersebut dah tak ada value. Seterusnya adalah barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai.
maksudnya mempunyai value lah barang yang ingin dihibahkan. Dan yang terakhir adalah mestilah hak milik pemberi hibah. Saya yang ingin memberi hibah, rumah yang saya ingin hibahkan itu adalah milik saya. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis hibah. Hibah ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah hibah biasa, hibah amanah dan hibah bersyarat. Kita lihat dulu untuk hibah biasa. Apa itu hibah biasa? Hibah biasa mempunyai 3 perkara, iaitu pemberi hibah, penerima hibah dan juga barang yang dihibah. Hibah biasa ni, hibah ni merupakan satu transaksi yang sangat mudah. Macam mana hibah biasa itu berlaku? Saya berikan satu situasi contohlah. Okey, contohnya seorang bapa mempunyai tanah 10 ekar dan sebuah rumah dekat atas tanah tersebut, dan dia berhasrat untuk menghibahkan kedua-dua harta tersebut kepada anaknya yang bernama Ali. So, apa yang bapa tersebut boleh buat adalah dia hanya perlu pergi ke pejabat tanah dan tukar nama atas geran harta tersebut. Dan bila penukaran tersebut telah berlaku, maksudnya harta tersebut dah atas nama anak dia, dia pun call anak dia, bagi tahulah si Ali tu. Bagi tahu yang dia telah menghibahkan kedua harta tersebut atas nama dia, tapi geran tu dia pegang dulu. Sebab dia nak duduk dekat rumah tu sampai dia meninggal dunia. So, after dia meninggal, anak dia boleh ambil harta geran tersebut. So, maksudnya setelah dia meninggal, harta itu tidak boleh difaraidkan sebab telah dihibahkan. So, kalau macam situasi kedua, kalau anak dia jahat sikit, anak dia tiba-tiba rasa tamak dan dia nak buat satu pelaburan, dan dia pergi ke bank sebab dia tahu geran tersebut dah ada atas nama dia. So, untuk dia buat pinjaman memerlukan cagaran. Apa yang dia buat adalah si Ali ni pergi ke pejabat tanah dan dia laporkan bahawa geran tersebut telah hilang, rosak ke hilang ke. Jadi dia request untuk mendapatkan geran baru. Dan bila dia dapat geran baru, dia pergi ke bank untuk membuat pinjaman dan dia cagarkan geran tersebut ataupun harta tersebut sebagai cagaran ke atas pinjaman dia. Dan nak dikatakan pelaburan yang dibuat adalah sesuatu pelaburan yang contoh pelaburan skim cepat kaya lah, di mana pelaburan tersebut pelaburan tipu. Tak ada. So, maksudnya dia tak mampu untuk membayar semula pinjaman yang telah dibuat kepada bank. Dan apa bank akan buat adalah bank akan lelong harta tersebut. Harta yang digunakan sebagai cagaran. So, kalau contohnya bapa Encik Ali ni masih hidup, dia terpaksa keluar rumah lah dia terpaksa keluar daripada rumah tu. Sebabkan bank dah lelong harta tersebut dan harta tersebut bukan atas nama dia lagi. Tapi harta atas nama anaknya. Okey, kita lihat hibah biasa ni memang mudah. Tapi mempunyai risiko lah kalau penerima hibah itu tak ada sikap timbang rasa ataupun mempunyai sikap tamak. Okay, kita lihat yang kedua adalah hibah amanah. Hibah amanah ni ada 4 perkara. Yang pertama adalah pemegang amanah, pemberi hibah, penerima hibah dan barang yang dihibah. So, macam mana hibah amanah ni sebenarnya? Kita bagi situasi macam seorang bapa tadi. Okay, dia nak ingin menghibahkan kedua harta, rumah dan juga tanah kepada anak dia Ali. Tapi disebabkan rasa tidak percaya dia kepada anak dia, apa yang dia buat adalah dia melantik seorang peguam. Dan peguam itu merupakan pemegang amanah kepada Encik Ali. Dan setelah Encik Ali meninggal, peguam tersebut bertanggungjawab untuk menyampaikan amanah Encik bapa tersebut untuk menghibahkan kedua harta kepada Encik Ali. Di mana kita tengok hibah amanah ni dia lain dengan hibah biasa. Sebab
hibah amanah adanya pemegang amanah, di mana penukaran hak milik tidak berlaku selagi bapa tu tidak meninggal dunia. Jadi dia lebih selamat lah. Okey, yang terakhir adalah kita akan lihat kepada hibah bersyarat. Hibah bersyarat adalah hibah yang khusus dan istimewa untuk takaful sahaja, dan hibah ni tidak boleh dilakukan ke atas harta rumah, tunai ataupun kereta. Hibah takaful secara teorinya dia tidak mempunyai nilai tunai apabila pemilik sijil masih hidup. Dan kenapa kita panggil hibah bersyarat? Syaratnya adalah pemilik sijil perlu meninggal dunia, dan kemudian barulah harta hibah itu wujud dan diberikan kepada penerima hibah secara mutlak. Dan sekiranya pemilik sijil belum meninggal dunia, harta hibah tersebut hanya wujud dalam bentuk jaminan kewangan sahaja daripada syarikat takaful yang itu berbentuk sijil. Dan hibah bersyarat ini merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada plan takaful, yang mana manfaat kematian akan terus dibayar kepada penerima hibah, dan bayaran pampasan takaful tersebut tidak akan melalui proses pembagian harta pusaka kerana pemberian hibah takaful tidak termasuk dalam harta pusaka. Okay, saya ingin menerangkan macam mana hibah takaful ini berfungsi. Yang pertama adalah sebagai replacement of income, iaitu penggantian pendapatan. Okay, saya berikan satu contoh situasi macam mana replacement of income ataupun penggantian pendapatan ni. Terdapat sepasang suami isteri, dia ada anak, dan hanya suami sahaja yang bekerja sebagai maknanya satu orang sahaja sebagai pencari nafkah. Jadi macam mana hibah takaful ni berfungsi? Kalau berlaku apa-apa ataupun kemalangan yang menyebabkan kematian kepada si suami, isteri akan mendapat sejumlah pampasan jika si suami mempunyai sijil hibah takaful. Isteri tidak bekerja, di mana maksudnya isteri tu tak mempunyai income, dan apabila berlaku kematian si suami, isteri lagi lah tak punya income sebab suami tak bagi nafkah kepada dia. Tapi kalau suami tu meninggal dan dia mempunyai sijil hibah takaful, si isteri akan mendapat sejumlah pampasan apabila suami tersebut meninggal. Jadi wang itu boleh digunakan sebagai replacement of income ketika suami meninggal dunia. Okey, seterusnya kita lihat kepada kepentingan hibah. Yang pertama adalah pemberian boleh diberikan kepada sesiapa sahaja tanpa mengikut nasab keturunan. Contohnya macam kalau tuan-puan sendiri yang tengah tengok video ni kan, tiba-tiba nak hibahkan harta tuan-puan kepada saya, boleh. Sebab dia berbeza dengan sistem faraid. Hibah, kita boleh memberi hibah kepada sesiapa saja walaupun kita tak ada pertalian darah. Dan kedua adalah tidak memerlukan persetujuan atau kebenaran mana-mana pihak. Yang keempat adalah kadar pemberian hibah tiada had. Kita boleh hibahkan banyak mana harta asalkan harta itu milik kita. Yang keempat adalah mengelakkan masalah pembagian harta pusaka secara faraid. Dan yang terakhir sekali adalah proses pindah hak milik berlaku dengan cepat. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada perbezaan antara hibah dan wasiat. Yang pertama adalah dari segi maksud. Maksud hibah adalah pemberian yang kita boleh lakukan ketika kita masih hidup. Dan manakala wasiat berlaku berkuat kuasa setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Kemudian jumlah untuk hibah tiada had limit yang ditetapkan, manakala untuk wasiat maksimum adalah 1/3 daripada jumlah harta pusaka. Dari segi penerima pula, hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, manakala wasiat hanya diberi kepada
bukan waris. Dan yang keempat adalah dari segi persetujuan. Untuk kita melakukan hibah, tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan waris, manakala untuk wasiat, tindakan wasiat memerlukan persetujuan waris jika jumlah untuk diwasiatkan melebihi 1/3 daripada jumlah harta. Dan yang terakhir adalah pindah milik. Pindah milik boleh dilakukan ketika pemilik harta masih hidup ataupun selepas kematian, manakala wasiat hanya akan berlaku selepas kematian pemilik. Okey, kemudian kita lihat pula kepada isu-isu mengenai pembagian harta. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya pengurusan harta yang perlu dilakukan oleh individu ketika mereka masih hidup. Kerana macam kita lihat di sini adalah artikel-artikel daripada surat khabar yang menunjukkan berlakunya pertelingkahan ataupun pergaduhan antara saudara mara ataupun ahli keluarga yang merebut harta pusaka setelah seseorang individu itu meninggal dunia. Ada juga isu pembekuan harta yang terus meningkat setiap tahun kerana kegagalan seseorang individu untuk menguruskan harta mereka semasa mereka masih hidup. Di mana di sini macam kita tahu harta merupakan salah satu elemen penting yang menjadi penggerak kepada ekonomi negara. Jika pembekuan harta itu berlaku, terdapat banyak implikasi. Maksudnya kegunaan harta itu tak dapat digunakan secara maksima. Kesimpulannya, hibah ini boleh dianggap sebagai pelengkap kepada perancangan harta pusaka Islam. Melalui hibah, pembagian harta tersebut akan diberikan secara terus dan juga untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan ataupun pergaduhan yang akan berlaku. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.